Hari ini kita nak throwback sikit, kita nak tengok bagaimana dua orang pemain terkuat dari Indonesia bertarung. Kat sini putih kita ada GM Novendra Priasmoro menentang hitam yang dimainkan oleh GM Susanto Megaranto. Okey, kat sini Novendra mainkan naik pergi ke F3 dan dibalas dengan naik ke F6. Seterusnya, pawn G3 dan D5. Kat sini kita ada King's Indian Attack dan Bishop G2. Pawn ke C6 dan putih membuat castling 0-0. Bishop ke G4, pawn ke D4, E6 dan seterusnya pawn ke C4. Sudah semestinya kat sini pawn D makan pawn C4 ni adalah tak bagus sebab kita ataupun hitam dah kehilangan pawn tengah dan pawn di C4 ni sebenarnya boleh diambil balik oleh putih. Sebagai contoh, dia boleh mainkan knight B pergi ke D2, serang pawn di C4 dan kalau hitam cuba defend dengan bersungguh-sungguh sebagaimana yang biasa dibuat oleh pemain amatur dengan pawn ke B5, ini tak bagus sebab knight E5 akan dimainkan dan kita dapat tengoklah ada banyak tekanan sebagai contoh di C6, di diagonal rook kat sini dan di atas bishop kat sini dan banyak sangat kat sini dan ini adalah kelebihan untuk putih. Sebab itulah selepas pawn ke C4 dimainkan, Susanto mainkan knight B pergi ke D7. Okey. Kita ada knight pergi ke E5 dan pertukaran knight berlaku dengan knight makan knight E5, pawn D makan knight E5, serang knight. Jadi knight lari ke D7 sambil serang pawn di E5 kat situ. Tapi kat sini Novendra tak kawal pun pawn di E5 ni, dia gerakkan pawn pergi ke H3 serang bishop terlebih dahulu. Okey, bishop lari ke F5 dan kat sini putih mainkan pawn C makan pawn D5, kita ada pawn C makan D5 dan F4 kawal pawn E5 macam ni. Okey, bishop ke B4 kat sini, A3 serang bishop jadi bishop lari ke A5 dan seterusnya pawn ke G4. Kita dapat tengok kat sini putih cuba untuk majukan pawn lagi ke depan sambil-sambil membuat serangan. Alright. Kalau bishop lari ke G6 kat sini, ini boleh membenarkan putih untuk mainkan pawn pergi ke F5, serang bishop dan selepas pawn E makan pawn F5, pawn G makan pawn F5. Yes, bishop masih boleh larikan diri ke H5, tak ada masalah. Tapi mungkin putih boleh gunakan pawn dia ni untuk membuat serangan ke atas king sebagai contoh E6 nanti. Alright? Jadi dalam posisi ni selepas pawn pergi ke G4 kat sini, hitam ataupun Susanto pilih untuk tukar sahaja piece dia, bishop makan knight di B1. Okey, kita ada rook makan bishop B1 dan hitam berjaya untuk membuat castling 0-0. Right, seterusnya putih mainkan bishop ke E3, kita ada bishop ke B6, bishop ke D4 dan pertukaran bishop berlaku dengan bishop makan bishop D4, queen makan bishop D4 dan seterusnya. Hitam cuba untuk tukarkan queen dengan queen pergi ke B6. Kita ada pawn ke E3, kawal queen tu dan rook A C8 ambil file C kat sini. Seterusnya rook F C1 mencabar kawalan file rook kat situ dan kita ada knight pergi ke C5. Dengan idea untuk membuat taktik knight masuk di B3 lah dengan membuat fork serang rook dan serang queen. Jadi kat sini B4 telah dimainkan oleh Novendra, serang knight, jadi knight lari ke A4. Kita ada queen pergi ke D2 dan seterusnya rook F pergi ke D8. King ke H2 lari daripada pin yang telah dibuat oleh queen hitam kat sini. Seterusnya H6 oleh hitam. F5, Novendra memilih untuk membuat serangan ke arah king hitam. Kita ada rook pergi ke C6 dan pertukaran rook kat sini dengan rook makan rook C6, queen makan rook C6 dan seterusnya rook ke C1 serang queen dan queen lari ke D7. Kita dapat tengok idea Novendra adalah untuk mengawal file C kat sini. Seterusnya pawn ke E4 oleh putih cuba untuk menyerang dengan menggunakan pawn-pawnnya dan di posisi ini hitam kena berhati-hati. Kalau dia pawn D makan pawn E4, ini tak bagus. Sebab apa? Sebab selepas queen makan queen D7, rook makan queen D7, rook akan masuk ke C8 buat check, paksa king untuk pergi ke H7 dan selepas itu bishop boleh makan pawn di E4 dan ada idea, ada serangan untuk pawn makan pawn E6 sambil buat check lah dan sudah semestinya rook hitam akan mati dan kat sini of course pawn E tak boleh nak makan pawn F5 sebab ini akan benarkan bishop untuk makan pawn F5 tu dan buat fork kat sini, dapat rook tak pasal-pasal secara percuma. Jadi selepas pawn E4 kat sini, Susanto nampak dia mainkan gerakan bagus dengan pawn pergi ke D4. Kenapa bagus? Sebab ini telah menjadikan pawn D4 ni sebagai satu pas pawn. Dia akan lepas nanti
Okey, sangat-sangat membantu semasa ending nanti. Okey. Putih buat serangan lagi dengan pawn pergi ke G5 dan kita ada pertukaran pawn kat sini dengan pawn E makan pawn F5, pawn G makan pawn H6 dan seterusnya queen pergi ke E6 dengan idea untuk makan pawn di H6 dan juga makan pawn di E5 buat check. Jadi kat sini queen G5 dimainkan oleh putih dengan idea untuk makan pawn di G7 membuat checkmate. Dan kat sini Susanto makan pawn di E5 terlebih dahulu buat check dan selepas king lari ke G1, kita ada queen pergi ke F6 lah cuba defend macam ni. Dan di posisi ini kalau queen larikan diri, semestinya queen akan makan pawn di H6 secara percuma. Jadi nak tak nak Novendra terpaksa pilih untuk tukarkan queen. Jadi kita ada queen makan queen F6, pawn G makan queen F6 dan selepas itu pawn E makan pawn di F5. Dan kalau korang tengok kat sini, nilai buah adalah sama banyak tapi posisi lebih memihak kepada hitam. Sebab apa? Macam yang saya cakap tadi, hitam ada satu pas pawn yang jelas. Yes, putih ada juga pas pawn kat sini tapi pas pawn ni tak ada masalah sebab king boleh defend. No problem. Jadi ini adalah sedikit sebanyak memberikan kelebihan kepada hitam. Okey, jadi hitam kata dia dah ada pas pawn, apa lagi? Dia terus tolak pawn pergi ke D3. Kita ada bishop ke F3, cuba untuk defend pas pawn tu macam ni. Seterusnya, pawn ke D2, serang rook. Dan kat sini kalau rook lari sebagai contoh ke D1, tempat yang salah, knight akan aktifkan diri, pergi ke C3, serang rook. Dan rook kena lari sekali lagi, bazirkan tempo. Jadi selepas rook lari sebagai contoh ke F1, ini akan membenarkan pawn untuk pergi ke D1, tukar sebagai queen. Dan selepas pertukaran, beberapa pertukaran kat sini, semestinya hitam akan dapat satu knight yang tinggal. Okay? Jadi ini akan memudahkan hitam untuk menang lah. Baik, jadi selepas itu, sebab itulah selepas pawn pergi ke D2, serang rook, rook terus lari ke F1 dan selepas rook ke F1, knight masuk ke C3 lah dengan idea untuk naik dan tukar promote kepada queen. Jadi kat sini, putih defend dengan bishop pergi ke D1 dan kita ada rook pergi ke E8 dengan idea untuk masuk ke C1 dan seterusnya buat seranganlah ke atas rook dan juga bishop. Of course, putih tak bagi idea tu dibuat. Dia gerakkan king pergi ke F2, kawal petak tersebut. Dan kita ada rook pergi ke E4. Kenapa? Idea Susanto kat sini adalah untuk rook pergi ke F4 dan seterusnya buat check dan makan sahaja rook. Dan bila rook tak ada, tak adalah pengawal ke atas bishop. Dan bila tak ada pengawal, knight boleh makan bishop secara percuma. Jadi kat sini, Novendra larikan rook dia. Rook pergi ke G1 buat check dan king lari ke H7. Dengan idea mungkin nanti boleh makan pawn di H6 dan di posisi ini putih dah kehabisan masa. Sebab apa? Sebab ini adalah game bliss. Okay? Dan kalau tengok posisi memang hitam juga yang menang lah sebab hitam punya kelebihan yang sangat banyak. Yang pertama ada pas pawn dan dia punya buah pun boleh pergi kutip pawn-pawn yang senang untuk dimakan kat sini lah. Jadi ini adalah kemenangan untuk hitam.